pada muka surat yang ke-88, baris ayat yang mana? Yang bawah ni, ayat Quran ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maknanya kita dah selesai dalam beberapa perbahasan ayat Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan sambung kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang dalam muka surat yang ke-88. Kita nak habis, dah sampai setengah dah lah ya kitab ni, untuk yang kita kata juzuk yang pertama ni. Nanti dia akan masuk, nanti juzuk yang kedua rasanya dia akan masuk kepada sifat 20 ya. Kita akan bahaskan kepada sifat 20. Yang ni dia pada, macam biasa kita katakan pada awalnya ini, juzuk yang pertama ini dia hanya jilid yang pertama ya. Kitab yang pertama ni dia hanya cerita tentang dalil-dalil Al-Quran. Dia cerita tentang kita kata sejarah ilmu akidah ini ditulis, dikarang, disusun, dan kita akan masuk nanti dalam jilid yang kedua ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Dia kata di sini firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan berkatalah orang-orang kafir musyrik. Orang-orang kafir musyrik ni iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, golongan kafir musyrik ni kata, kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripada Allah sesuatu pun. Maknanya kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tak menyembah selain daripadanya sesuatu pun. Maknanya di sini seolah-olah mereka nak mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak mentakdirkan kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka menyalahkan takdir. Itu yang kedua ya, mereka menyalahkan takdir. Maknanya yang pertama sekali tadi tu seolah-olah Allah ni lemah, begitu ya. Allah, mereka ini seolah-olah mengatakan bahawasanya ya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini betul bersifat dengan sifat maha menghendaki, tentulah mereka ni ataupun kami ni, mereka itulah tidak menyembah selain daripadanya, selain daripada Allah. Tidak kami dan tidak juga datuk nenek kami. Maknanya tidak kami menyembah dan tidak juga datuk nenek kami menyembah selain daripada Allah. Dan tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya. Maknanya apa? Tidaklah kami ini mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak haramkan pun sesuatu benda tu,
tapi kami ini mengharamkan. Begitu. Tidaklah kami mengharamkan sesuatu yang Allah tak haramkan pun, kalau Allah ni dia betul-betul menghendaki. Macam tu. Tu dia. Dia nak salahkan takdir lah ni. Demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Tu dia. Kemudian apa yang mereka katakan itu, yakni firman Allah Ta'ala, Allah jawab mereka ni. Allah katakan apa yang mereka katakan itu, yakni golongan musyrik katakan tadi itu, adalah salah semata-mata. Kerana bukankah Rasul-Rasul semuanya tidak bertanggungjawab selain daripada menyampaikan kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang jelas nyata. Maknanya bukanlah para Rasul ni yang nak bagi hidayah. Begitu. Bukanlah para Rasul ni yang bersifat dengan sifat maha berkehendak. Bahkan para Rasul ni hanyalah mereka ini menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Yang akan memberikan hidayah tu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan kufar ini, mereka ini tetap, golongan musyrikin ini, kafir musyrik ini, mereka ini tetap syirik walaupun ditegur oleh baginda Nabi SAW. Sehingga seolah-olah mereka ni mencabar baginda Nabi. Mereka kata kalaulah Allah Ta'ala tu betul-betul dia ni berkehendak, nescaya kami ni dah beriman dah, dia kata. Tu dia. Nescaya kami tak haramkan benda yang Allah tak haramkan pun. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lupa dan mereka tidak memahami dalam perkara akidah ini, bahawasanya mereka kena faham bahawasanya sesuatu yang Allah kehendak itu belum tentu itu Allah redha. Tu kena faham. Sesuatu yang Allah kehendak itu belum tentu Allah redha. Itu dia. Sebab itu para ulama tauhid, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, maka mereka membahagikan perkara kehendak Allah Ta'ala ini kepada 4. Mereka membahagikan perkara kehendak Allah Ta'ala ini kepada 4. Iaitu yang pertama apa dia? Sesuatu yang Allah kehendak dan Allah redha. Sesuatu yang Allah kehendak dan Allah redha. Apa dia? Iaitulah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar beriman, ataupun iman Sayyidina Abu Bakar. Contoh ni, kita bagi contoh. Maknanya apa? Allah berkehendak Sayyidina Abu Bakar itu beriman dan Allah redha dengan keimanan. Itu dia. Allah berkehendak Sayyidina Abu Bakar beriman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha dengan keimanan. Redha dengan iman, ataupun redha tu dengan makna perintah. Maknanya Allah perintah untuk beriman, gitu. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah suatu yang Allah berkehendak tapi Allah tak redha ataupun tak perintah. Suatu yang Allah berkehendak tapi Allah tak redha. Apa dia? Iaitulah kufurnya Abu Jahal. Allah berkehendak
Abu Jahal ini kufur, maknanya kafir lah, dan Allah tak redha dengan kekufuran, maknanya Allah tak perintah untuk kufur. Itu dia. Itu yang kedua. Apa dia? Allah berkehendak tapi Allah tak redha, ataupun tak suruh, tak perintah. Apa dia? Allah berkehendak Abu Jahal itu kufur, tapi dia tak redha atau tak perintah atau tak suruh kepada kekufuran. Itu dia. Itu yang kedua. Okey, nanti kita akan bahaskan sikit. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Allah berkehendak dan Allah redha. Yang kedua, Allah berkehendak, Allah tak redha. Kan? Itu yang kedua kan? Allah berkehendak, Allah tak redha. Yang ketiga, Allah tak berkehendak tapi Allah redha. Itu yang ketiga. Cuba, apa dia? Allah tak berkehendak tapi Allah redha. Iman Abu Jahal. Allah berkehendak tak Abu Jahal beriman? Tak. Tapi iman tu Allah redha tak? Redha. Tu kena faham tu. Tu dia. Iman tu Allah perintah tak? Perintah. Tapi Allah tak kehendak Abu Jahal beriman. Itu dia. Boleh faham kat situ? Allah kehendak tapi Allah tak redha. Allah tak suruh. Minta maaf. Apa tadi? Allah tak kehendak tapi Allah redha. Itu. Dah terbalik-balik dah. Itu dia. Iaitu apa? Iman Abu Jahal. Kemudian yang keempat, Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Itu yang keempat. Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Allah tak suruh, Allah tak perintah. Apa dia? Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Itulah kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Allah tak kehendak dia kufur dan Allah tak redha dengan kekufuran. Begitu. Okey. Itu dia. Maknanya bab kehendak ni tuan-tuan, itu khusus. Khusus maknanya apa? Khusus maknanya, contoh kita kata tadi, Allah kehendak dan Allah redha. Bila sebut Allah kehendak, yang pertama tadi kan, Allah kehendak dan Allah redha, maknanya apa? Pada bab kehendak tu khusus, iaitu Allah kehendak Sayyidina Abu Bakar beriman, khusus, individu, begitu, tertentu. Dalam bab redha tadi tu umum. Maknanya umum apa dia? Allah redha dengan keimanan. Boleh faham? Allah redha dengan iman, itu umum. Allah berkehendak khusus. Yang bab redha tadi tu umum. Tu kena faham kat situ. Okey? Yang keduanya, Allah berkehendak kan, tapi tak redha, iaitu kufurnya Abu Jahal. Jadi Allah tak berkehendak tu macam mana? Allah berkehendak, Allah berkehendak Abu Jahal ni kufur, itu khusus.
Tapi tak redha kepada kekufuran, itu umum. Dia faham? Dia main khusus umum. Bab berkehendak tu semua khusus. Sebab tu ta'alluq ni maknanya kita kata fungsi. Ya, boleh kita terjemahkan sebagai fungsi lah. Fungsi kepada sifat iradah Allah, iaitu sifat kehendak Allah Ta'ala. Fungsi dia adalah fungsi takhsis. Apa makna takhsis? Mengkhususkan kehendak dia. Itu dia. Mengkhususkan kehendak dia. Maka itu sifat iradah. Contoh kita kata begini. Allah mengkhususkan seorang itu, contoh kita ambil nama Zaid. Dia mengkhususkan si Zaid itu, maknanya dengan kehendak dia, untuk lahir pada hari Isnin jam 8:10 minit 53 saat contohnya. Pada hari Isnin dia mengkhususkan. Allah mengkhususkan dengan kehendak dia. Kulit si Zaid tu masa lahir warna apa, contoh. Berapa banyak bulu di badan dia, contoh. Tu dia. Macam mana keadaan dia, di mana dia dilahirkan, oleh siapa dia dilahirkan, semuanya di bawah kehendak Allah. Tu kena faham. Tu dia. Ya, itu makna takhsis. Takhsis ni apa? Menentukan, khususkan. Gitu. Okey. Kita kena faham, bila sebut kehendak Allah, maka tak mesti dia lazim dengan satu perkara yang Allah redha. Tu kena ingat. Ya. Bila sebut kehendak Allah, maka tak mesti perkara itu lazim dengan Allah redha atau Allah suruh, gitu. Sebab kita kena faham, kehendak Allah ni mutlak. Dia nak tentukan, itu terpulang kepada dia. Dia Tuhan, kita ni makhluk dia. Kita ni ditadbir oleh dia. Sebab itu awal kita baca surah Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji-pujian bagi Allah, Rabbi, pentadbir. Itu dia. Pentadbir, alamin, sekalian alam. Dengan maknanya para ulama mentafsirkan semua makhluk. Gitu. Maka kita kena faham, Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak, tak mesti perkara tu dia redha. Itu dia. Ya. Contoh, dia berkehendak orang musyrik ini melakukan kesyirikan, tapi dia tak redha kepada syirik. Boleh faham? Itu dia. Ya. Maka golongan musyrikin ni, tuan-tuan, bahkan kalau golongan Mu'tazilah, mereka kata apa? Kehendak Allah mesti ataupun lazim Allah redha. Golongan Mu'tazilah, dia kata apa? Kehendak Allah mesti Allah redha. Maknanya, kalau kehendak Allah mengkufurkan Abu Jahal, adakah Allah redha dengan kekufuran? Itu dia. Itu kena faham? Ya. Jadi kehendak Allah tak lazim dia redha. Ikut dia, kita ni makhluk dia, kita ni hamba dia, kita ni ditadbir oleh dia. Tak perlu kita nak salahkan takdir, kerana kita faham bahawasanya kita ini telah mendapatkan hidayah dia, telah mendapatkan iman Islam, maka patut kita syukur pada dia. Ya. Itu dia. Kadang-kadang ada yang
Ini Quran ni dia menunjukkan bukti. Kadang-kadang ada orang yang beriman, orang Islam pula dah, dia mengatakan kenapa Allah beri takdirkan orang kafir ni jadi kafir, dia kata zalim Allah Ta'ala. Tu dia kata begitu. Yang pertamanya kita kata apa? Itu hak milik dia, terpulang pada dia. Yang pertama, bila dah itu hak milik dia, tak nama dia zalim, sebab dia tadbir yang dia cipta, bukan yang lain cipta. Kalau kita pergi kacau barang orang, baru namanya zalim. Tapi kalau kita yang menentukan barang kita sendiri, tak nama zalim lah, itu barang kita, terpulang pada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila dia dah dapat Islam, iman ni, tiba-tiba dia pula bawa pertikai kepada takdir Allah Ta'ala ni. Dia kata Allah Ta'ala ni kenapa ni zalim ni, gitu kan? Jadikan orang-orang ni sebagai orang kafir ni. Dia kena faham bahawasanya yang pertama tadi apa? Allah Ta'ala dia mentadbir, dia punya makhluk dia sendiri, ciptaan dia. Sebab tu ada ulama kata kalau kita ini nak melakukan maksiat kepada Allah, maka keluarlah daripada segala pentadbiran Allah Ta'ala, keluarlah daripada alam yang Allah cipta. Bahkan mata kita, percakapan kita, setiap nafas kita itu pun dengan tadbirnya Allah. Nak lepas macam mana? Tu dia. Ya. Yang keduanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dah dapat iman dan Islam ni, maka sepatutnya tak perlu kita nak pergi persoal lagi kepada takdir Allah Ta'ala ni yang menentukan si fulan itu kafir. Sepatutnya kita ni bersyukur pada Allah kerana kita telah diberikan iman dan Islam. Sebab tu selalu saya ulang, antara contohnya kita kata begini, kita kata satu orang ni dia ada dua orang, kita kata A dengan B. A dengan B ni, A dengan B ni kita kata dia lalu temuduga satu syarikat besar, contoh. Dia pergi temuduga satu syarikat besar. Si A ni dia dengan B ni samalah sertifikat dia, sama-sama kita kata, contohlah dia punya kelulusan dia engineering contohnya. A dengan B ni grade aggregate dia sama, dua-dua 4 flat. Contoh kan. Tiba-tiba si A ni dipilih oleh syarikat tu untuk kerja dengan dia, si B tak dipilih. Tiba-tiba si A pergi marah syarikat, kenapa si A kenapa syarikat tak pilih si B? Pergi marah apa-apa. Ya, syukurlah pada syarikat tu. Syukur dengan makna terima kasih lah tuan. Tu dia. Ya, tuan pilih saya. Jangan pergi marah syarikat tu, kenapa tak ambil si B ni? Saya tak mau kerja, pilih si B. Tak boleh lah. Contoh kita kata macam tu lah, nak bagi faham mudah lah. Ya, ni banyak lagi sebenarnya contoh. Ni salah satu contoh lah. Kita kata kita dah dapat nikmat ni, patut kita syukurlah pada yang memberikan kita nikmat ni. Dan kita pohonlah kepada yang memberi nikmat ni supaya bagi hidayah kepada si fulan ni. Kerana kita kena faham, yang mentakdirkan seseorang itu dapat hidayah hanyalah dia. Sebab tu Nabi SAW dia dakwah. Ada sahaja yang menolak. Bahkan di keluarga, daripada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam pun ada yang menolak. Di awal dahulu ketika mana di Makkah, mereka-mereka yang kenal baginda sallallahu alaihi wasallam menolak. Kerana fahamnya Nabi SAW bahawasanya yang mentakdirkan itu adalah Allah Ta'ala. Yang menjadikan mereka ini mendapat hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita katakan di peringkat kita ni, makhluk kita usaha.
Dah dapat nikmat, kita syukur. Dah dapat iman, kita syukur pada Allah, terima kasih pada Allah. Dalam masa yang sama, kita usaha. Dan kita kena faham segala apa yang kita lakukan itu semuanya berlaku dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada di kalangan mereka yang menyalahkan takdir. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kami tak jadilah begini. Tu dia. Kalau Allah Ta'ala tentukan, kami tak jadi macam ni lah. Dia kata. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu dinyatakan dalam Al-Quran, tidak ditanya apa yang Allah takdirkan, tetapi yang ditanya adalah apa yang kita lakukan. Itu dia. Dengan makna apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Dengan makna bila Nabi SAW dah berikan peringatan kepada mereka, maka mereka tetap ingkar kepada peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya, mereka tetap ingkar. Bahkan Allah nak tunjukkan bahawasanya mereka ini, cara pengingkaran mereka adalah dengan menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Begitu. Maksudnya salah satu daripada kesalahan golongan musyrikin adalah menyalahkan takdir Allah. Sebab itu ditakuti seseorang menyalahkan takdir, maka ditakuti dia meniru sifat musyrikin. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah pilih kita duduk dalam masjid ni. Allah pilih kita iman Islam di kalangan jutaan trilion umat. Diberikan kepada kita iman, sama ada secara kita kata keturunan ke, ataupun dengan dakwah yang sampai pada kita ke. Maka semua itu kita kena faham pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kehendak Allah Ta'ala untuk kita ini beriman. Sebab tu kita kena faham bahawasanya hakikat diri kita ini hanyalah hamba-Nya. Kita ini hanyalah hamba yang sentiasa berharap kepada rahmat kasih-Nya. Tanpa rahmat kasih-Nya, maka tidak adalah gunanya kehidupan kita ini di atas dunia ini. Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana, kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna, wahai Tuhan kami telah zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tak ampunkan kami wahai Allah, wa tarhamna, dan rahmati kami, kasih pada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sudah pasti dan pastilah kami ini menjadi di kalangan mereka yang rugi. Gitu. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena faham, ya, sebab tu disebutkan dalam banyak surah. Antaranya apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dalam surah Al-Qasas. Allah firmankan, dan Tuhanmu yang menciptakan mengikut kehendak Dia dan mengikut pilihan Dia. Gitu. Maknanya Dia nak memperlakukan suatu, nak terjadinya sesuatu, nak wujudnya suatu, nak bergeraknya suatu, apa sahaja yang berlaku semua dengan kehendaknya. Begitu. Itu dia. Maka syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas kehendaknya dipilih kita ini untuk menjadi hamba-Nya yang muslim,
yang Islam gitu, yang diberi iman. Maka syukur ini kena penuh kita jaga, ya. Syukur yang kita dapat iman Islam ni, maka dituntut untuk kita ini jaga nikmat yang kita dapat ini. Kerana nikmat ini nikmat yang percuma, free. Ya. Tu dia, nikmat yang percuma. Nikmat yang kita katakan kebanyakan daripada kita ni di tanah Melayu Malaysia kita ni, kita dapat Islam atas warisan kita daripada ayah kita, atuk kita, nenek kita, moyang kita. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Ya. Sedangkan para sahabat dulu, mereka nak jaga Islam mereka, nak jaga iman mereka, dengan tahap mereka diseksa oleh musuh. Itu dia. Ya. Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya, semuanya mereka nak pertahankan iman mereka, nak jaga iman mereka, disuruh mereka ini untuk keluar daripada Islam. Tapi mereka enggan, mereka pertahankan iman mereka sehingga mereka diseksa. Ada di kalangan mereka direbus hidup-hidup. Ada di kalangan mereka yang disula daripada bahagian punggung mereka sampai ke mulut. Subhanallah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini dengan nikmat yang Allah bagi ni, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata di sini, Rasul-Rasul semuanya tidak bertanggungjawab selain daripada menyampaikan kehendak dan hukum Allah dengan cara yang jelas, nyata. Itu dia. Maknanya Rasul-Rasul ni diutus untuk terangkan kesalahan mereka, lalu mereka ini menolak ajakan Rasul. Ya, mereka ini menolak ajakan Rasul. Itu dia. Kerana kita kena faham, yang berikan hidayah itu adalah Allah. Cara mereka tolak banyaklah. Ada salahkan takdirnya, ada nak bunuh para rasul mereka, ya, ada yang lari daripada para rasul mereka, ada yang caci para rasul mereka, ada yang hina. Banyak caralah mereka tolak ni. Cuma nak katanya, para rasul ni tugas mereka hanya sampaikan. Yang berikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi SAW pernah sabdakan, Tuba. Nabi sebut 3 kali. Tuba. Tuba. Tuba tu apa maknanya? Beruntung sangat-sangat. 3 kali Nabi sebut. Beruntung sangat-sangat. Beruntung sangat-sangat. 3 kali. Kalau dalam kaedah hadis, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apabila Nabi ulang beberapa kali, menunjukkan bahawasanya Nabi nak beritahu kepada para sahabat yang mendengar ketika tersebut, bahawasanya kamu kena bagi perhatian sangat-sangat dengan apa yang Nabi nak cakap ni. Begitu. Maknanya kalam Nabi yang Nabi ulang tu sangat-sangat penting. Maka apa maknanya? Untunglah, 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 kata Nabi SAW, liman lam yarani wa amanabi, bagi mereka yang tak pernah melihat aku, yakni melihat Rasulullah, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu, kepada aku. Begitu. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata umat akhir zaman tak pernah lihat Rasul mereka, tapi beriman dengan Rasul mereka, maka mereka ni sangat-sangat beruntung. Bila kita fikir, teliti, faham elok-elok, sangat beruntung ni hakikatnya dengan takdir Allah jua kita dapat iman ni. Ya. Maknanya apa? Betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut untung orang begini.
Untung mereka yang tak pernah lihat aku tapi mereka beriman kepada aku. Kita beriman dengan Nabi, semuanya kan dengan takdir Allah juga, gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini ditakdirkan oleh Allah mudah-mudahan untuk jadi golongan yang disebutkan baginda Nabi sebagai golongan paling beruntung. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu disebutkan dalam banyak lagi surah, kan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa ma arsalna mir rasulin, tidaklah kami utuskan daripada rasul itu melainkan untuk menyampaikan wahyu. Maksudnya semata-mata nak sampaikan wahyu. Jadi dia kata di sini dalam surat 89, Allah telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan di samping berbahas dengan para penentangnya. Maknanya ada, dia punya perbahasan pun ada, gitu. Hal ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu. Maknanya apa? Serulah wahai para nabi, gitu. Wahai para nabi ni, wahai orang beriman ni, serulah ke jalan Tuhanmu. Di sini ini dengan makna apa? Serulah kepada para nabi ni ke jalan Tuhanmu, yakni apa? Serulah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dakwah, gitu. Jadi serulah ke jalan Tuhanmu, yakni dengan dakwah. Maka di sini para ulama kata dakwah itu dakwah dengan ilmu dan yaqin, gitu. Dakwah dengan ilmu dan yaqin. Itu dia. Maknanya ilmu yang benar. Maknanya kalau mereka ini menyampaikan ilmu yang ilmu itu tidak benar, maka tak disebut dakwah. Walaupun dakwah tu pada bahasa adalah seru, tapi pada istilahnya apa dia? Iaitulah dakwah dengan ilmu yang benar, yakni dengan ilmu yang dibawa oleh para nabi, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, gitu. Maknanya kalau selain daripada kita kata Islam ni, kalau mereka dakwah, itu bukan dakwah nama dia. Walaupun pada bahasa sahaja kita panggil dakwah, tapi pada hakikat sebenar bukan dakwah, gitu. Kerana kalau sebut dakwah ni dapat pahala, ya. Kalau diseru ke jalan Allah Ta'ala dapat pahala. Seru tu seru dengan ilmu yang benar, gitu. Itu dia. Yang bermaksud serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad. Ni maknanya di sini ni ud'u, di sini ni serulah ni dengan makna wahai Muhammad, wahai Nabi. Jadi seru tu seru dengan apa? Dengan hikmat, kebijaksanaan. Jadi hikmah di sini ni para ulama katakan apa makna hikmah? Hikmah ni maknanya dengan Quran. Salah satu bagi panggilan Quran adalah hikmah. Itu dia. Ada ulama tafsirkan hikmah di sini dengan makna ilmu pun ada. Jadi ada banyak tafsiran makna hikmah di sini ni. Itu dia. Hikmah kebijaksanaan, maknanya dengan ilmu bijaksana, begitu. Maknanya apa? Dengan cara ataupun dengan uslub yang bijaksana, gitu. Dengan cara ataupun dengan uslub kaedah yang bijaksana dan nasihat pengajaran yang baik. Maknanya
Nasihat pengajaran ni, kata para ulama, bila sebut nasihat pengajaran ini, maka dia terkandung dua makna. Iaitu apa? Yang pertama, targhib. Apa makna targhib? Iaitu memberi galakan. Itu nasihat yang baik. Contoh apa dia? Memberi galakan ni maknanya menjadikan orang tu lagi suka lagi dengan agama, lagi suka lagi untuk buat amal. Contoh kita kata, kita cerita tentang syurga, cerita tentang pahala, cerita tentang kenikmatan akhirat. Itu dia. Itu targhib dipanggil. Satu lagi tarhib. Tadi dengan ghin, gha. Ini ha. Tarhib. Apa makna tarhib? Iaitulah kita kata bukan galakan tapi ancaman. Tarhib apa? Ancaman. Tu dia. Ya. Jadi ancaman ni macam mana? Iaitu kita kata kalau buat begini maka nanti dapat dosa. Begitu. Kalau buat begini maka nanti dapat neraka. Macam mana neraka tu? Begitu. Itu nasihat. Gitu. Nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Maknanya dengan cara yang lemah lembut, cara yang beradab. Berbahas ni para ulama kata dengan orang tertentu yang sampai tahap mesti berbahas. Bukan kita pergi berdebat dengan semua orang. Ya, jumpa orang ni berdebat, jumpa dia ni berdebat, jumpa dia tu berdebat. Itu bukan dakwah. Ya. Dia berdebat ni dia sampai kepada tahap perlu kepada perdebatan. Itu dia. Tapi nak berdebat pun dengan cara yang baik. Gitu. Dengan cara yang baik, lembut, beradab. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ya, maknanya Allah Ta'ala dah mengetahui, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak boleh nak beri hidayah. Siapa yang engkau suka, engkau tak boleh nak bagi hidayah. Siapa yang engkau sayang wahai Muhammad, engkau tidak boleh untuk berikan hidayah. Engkau hanya menyampaikan sahaja. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang berikan hidayah ni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang dia kehendaki. Gitu. Itu dia. Maka di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi para ulama ni dia bahagikan kepada 3 keadaan, 3 perkara dalam bab dakwah ni. Ya, 3 perkara dalam bab dakwah. Kalau tuan-tuan tengok di sini apa? Maknanya bukan 3 perkara, 3 golongan. Ya. Maknanya yang pertama, dakwah ni dengan cara apa? Dengan cara hikmat kebijaksanaan. Dengan cara apa? Hikmah kebijaksanaan. Maknanya dengan cara kita bagi ilmu, bagi Quran, bagi nasihat, bagi kita kata ajakan yang baik. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang terima. Bagi siapa? Bagi mereka yang menerima ajakan. Maknanya sekali kita ajak, maka mereka terima. Gitu. Ini golongan yang pertama. Menggunakan apa? Hikmah kebijaksanaan. Maknanya uslub yang baik ni. Menggunakan ilmu yang baik ni. Hikmah di sini dengan makna Quran. Begitu. Dengan cara yang baik ni. Itu hikmah. Kemudian yang keduanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata di sini apa? Dengan cara nasihat, kan? Yang kedua nasihat. Nasihat ni, nasihat pengajaran yang baik ni bagi golongan yang mereka ini
kadang-kadang mereka ini terima, kadang-kadang tak terima, ataupun kadang-kadang mereka ini taat, kadang-kadang mereka ini lalai, gitu. Maka orang begini kita kata apa? Nasihat. Kadang-kadang dia jatuh dalam kelalaian, maka orang begini kita nasihat. Nasihat, galakkan dan ancaman, targhib dan tarhib, gitu. Dia ada 3 golongan. Satu golongan tadi tu yang memang boleh terima, boleh buat amal, taat, maksud dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara baik, kita ajak mereka boleh terima. Tapi ada setengah golongan ni, dia kadang-kadang dia terima, kadang-kadang tak. Maka bila tak terima, di situ kita pakai nasihat. Boleh faham? Ya. Dan yang ketiganya, iaitu golongan apa ni tuan-tuan? Iaitu berbahaslah. Kalau tuan-tuan tengok di sini kan, dalam Quran tu, dan berbahaslah dengan mereka. Yakni kalau kita kata berbahas ni, ini bagi golongan yang kita katakan memang sentiasa mengingkari, gitu. Sentiasa menolak, sentiasa ingin kepada maksiat, begitu. Maka golongan begini kita berbahas dengan mereka. Tu dia. Tapi berbahas tu dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan. Gitu. Tu dia. Jadi hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini yang disebutkan dalam firman Allah Taala ni, sentiasa kita kata dibuat oleh para ulama kita, dibuat oleh para dai kita. Tu dia. Maka kita ikut cara yang ditentukan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mudah-mudahan orang menerima ajakan itu, gitu. Tapi kita kena ingat bahawasanya yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bahaskan tentang takdir Allah tadi tu. Okey? Tu jadi 3 golongan. Tapi hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala, keadaan yang berlaku dengan macam-macam fitnah-fitnah, dengan macam-macam keadaan akhir zaman ni, dengan luasnya media sosial kita pada hari ini, dengan macam-macam kita kata keadaan manusia dengan mudah untuk mengakses sesuatu, membawa manusia sehingga mereka ini lari daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, mesti dalam FB ke contoh kan, ada berdebatnya, yang ni berdebat yang tu, yang ni maki yang tu, yang ni maki yang ni. Kita tahu dia ni orang yang masya-Allah, orang yang nak bawa ke arah kebenaran, kita tahu contoh. Tapi bila nak bawa ke arah kebenaran tu, digunakan bahasanya yang bahasa kasar contohnya. Ya, digunakan bahasanya maki hamun dan sebagainya. Maka ini bukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah bersalahan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi media sosial kita pada hari ini tuan-tuan tengok, ya, hati-hatilah dalam kita berkata. Sebab bukan kita berkata, tapi menulis mewakili kata-kata. Sebab kita kena faham, semua yang ada di dunia ini dia takkan terhenti di dunia. Ya, dia takkan terhenti di dunia. Semua itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita maki sikit je, kan? Kita cerca sikit je. Tambahan hari ini penuh dengan ghibah. Kalau orang sekarang ni dia panggil apa? Membawang, kan? Tu dia, ghibah. Maka dalam ghibah ni tuan-tuan, para ulama kita katakan ghibah ni, ataupun kita kata apa? Ghibah ni maknanya
Maknanya apa ghibah ni? Bahasa Arab lah, bahasa Melayu. Mengumpat ni, kalau kita tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata apa? Itu salah satu daripada dosa besar. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW daripada kabair, dosa besar. Ditakuti setiap hari, mudah je kita buat dosa besar. Komen sikit, dah jadi dosa besar. Esok, dosa besar. Esok lagi, dosa besar. Subhanallah. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaji ni walaupun sikit, kita nak amal. Tu sahabat Nabi SAW mengaji, belajar dengan Nabi SAW 10 ayat. Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya mengaji 10 ayat, sikit-sikit. Tapi mereka mengaji 10 ayat ni, mereka tunggu dulu, mereka nak amal. Tu subhanallah. Bukan bermakna kita ni kena mengaji 10 ayat sahaja, ya. Bukan macam itulah. Jadi satu hari tak boleh ni 10 ayat dia, aku nak amal 10 ayat ni. Kita nak amal 10 ayat tu pun tuan-tuan, masya-Allah, ambil masa 10 tahun, ya. Subhanallah. Tu dia. Tak apalah, kita boleh amal sikit-sikit, kita mengaji, kita datang kelas dan sebagainya. Moga Allah rahmat kita. Dan kita kena faham, kita datang ke sini pun sebagaimana kita sebutkan tadi, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah redha dengan perkumpulan yang mana kita datang untuk apa? Untuk mengaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Bukanlah redha itu daripada saya, bukanlah barakah itu daripada saya. Itu tak ada apa, melainkan semuanya redha barakahnya daripada para ulama kita, guru-guru kita, yang daripada mereka lah waris ilmu ini sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, okey, kita sikit lagi. Pendekatan Al-Quran dalam membentangkan persoalan-persoalan tersebut menjadi ikutan para ulama. Mereka telah menolak dakwaan para penentang. Apabila tentangan semakin kuat, mereka akan lebih bersungguh-sungguh mempertahankan hujah mereka. Tu dia. Bahkan mereka akan mengemukakan hujah yang lain pula. Sebab itu dikatakan ulama dalam bab akidah ini, mereka yang pakar dalam bab akidah ini mesti ada di dalam satu daerah. Kalau tak ada dalam satu daerah, maka dikhawatiri semuanya akan berdosa. Begitu. Ya, kerana apa? Kerana mereka ini akan jadi benteng untuk menjadi hujah. Bahkan mereka akan mengemukakan hujah yang lain pula. Suasana seperti inilah yang menyumbang kepada kemunculan ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu sifat 20. Walaupun ada perbahasan panjang, ilmu kalam ni sifat 20 ataupun lebih daripada perbahasan sifat 20, itu semua ada khilaf di kalangan para ulama kita. Cuma secara umumnya ilmu kalam itu disebut juga sebagai ilmu sifat 20. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ya, sila. Ya. Bahkan mereka itu bahkan mereka itu akan menerima pembalasan, sebabnya adalah bila mana didakwah, bila mana diajak pada kebaikan, mereka tidak mahu. Maka sifat dirinya, sedangkan dia telah diberi akal, maka itulah sebabnya dia dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan itu bukanlah ke dan pembalasannya juga ke neraka. Jadi silapnya juga adalah kedegilan, itu adalah kesalahan. Ya. Jadi dia yang tak mahu. Ya. Ya. Okey. Saya faham situ. Jadi secara zahir. Sebab tu kita kata kita ni di dunia ni hukumnya hukum secara zahir. Kita ada syariat, syarak di atas dunia ni. Maknanya kita di atas dunia ni, kita diperintah untuk solat, perintah untuk zakat, perintah untuk buat taat. Jadi di dunia kita ada hukum syaraknya. Itu yang pertama. Maknanya kalau kita ini melakukan kejahatan dan sebagainya, maka akan terhenti di hukum syarak. Iaitu apa?
Kalau kita mencuri, maka akan dikenakan hukuman. Tak boleh dia kata terus ini semua hakikat Allah Ta'ala yang jadikan aku mencuri ni. Tak boleh lah. Gitu. Ya. Tu dia. Sebab tu perbahasan dalam bab ni panjang. Kita tak masuk lagi dalam bab sifat 20 ni. Okey. Cumanya ni dalam jilid yang pertama ni, pengarang kitab ni dia mulakan dengan perbahasan ni dulu. Tapi tak apalah. Bila dia mula dengan perbahasan ni, kita hurai sikit. Jadi kalau kita kata seorang tu dia yang menolak, menentang itu secara zahirnya, maknanya kita kena faham hakikatnya itu dengan kehendak Allah juga. Ya, hakikatnya dengan kehendak Allah juga. Maknanya tidak ada satu pun yang terlepas daripada kehendak Allah Ta'ala. Fa'alun lima yuri. Dia melakukan, maksudnya sungguh-sungguh dia melakukan apa yang dia hendak. Ini dalil kepada sifat iradah Allah Ta'ala. Maknanya sungguh-sungguh dia berkehendak. Kalau orang tu tak dapat hidayah lah. Macam mana cara dia tak dapat hidayah? Antaranya cara dia tolak dan sebagainya. Maka cara tu pun adalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Okey, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita tutuplah. Ada soalan lagi ke? Tak ada ya? InsyaAllah. Ya? Apa dia? Tak ada? Tak ada. Baik, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, moga Allah kurniakan kita kebaikan, rahmat, kasih sayangnya, dan moga Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu, hormat dan adab di dalam majlis ilmu. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat hidayahnya kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.